perubatan doktor katanya saya kurang darah, atau dalam artikel lain darah saya kurang sel darah merah ataupun dipanggil anemia. Jadi saya ingin bertanya, di dalam perubatan Islam apakah ayat yang boleh amalkan untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalah ini? Masalah kekurangan darah. Ada orang lebih darah putih pula. Leukemia dan sebagainya. Jadi ayat yang kita nak baca, amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Kepada pengidap, penonton yang mengidapi masalah ini, jangan lupa Fatihah dan ayat kursi, dan jangan lupa selawat syifa. Tibbil qulubi wa dawaiha, niat di situ. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, niat di situ. Wa nuril absari wa diyaiha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amal ayat selawat syifa ini, mudah-mudahan kita akan mendapat kesembuhan dengan jayanya. Itu saja soalan-soalan yang kita akan terima, kita dah terima pada pagi ini. Kita akan kembali lagi selepas ini. Mungkin kita akan sambung bagaimana untuk mengubati gagap dengan berlandaskan kepada kisah Nabi Musa. Bertemu lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey, alhamdulillah. Kita akan sambung terus kisah Nabi Musa tadi. Kita berhenti ketika mana bayi yang dinamakan Musa itu dihanyutkan oleh ibunya, lalu melalui sungai di dalam istana Firaun. Lalu Asiah mengambil Nabi Musa masih baby lagi pada ketika itu. Semasa Asiah dukung, kata ulama, dia dah tertanya-tanya, bagaimana dengan suamiku ini? Boleh terima tak Nabi Musa AS ini? Apabila begitu tuan-tuan dan puan-puan, apabila begitu Nabi Musa AS didukung oleh Firaun, yang mana Firaun takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Firaun takut dengan bayang-bayangnya sendiri kerana Firaun sudah bermimpi akan lahir seorang Nabi yang menentangnya. Lalu Nabi Musa dukung, Firaun dukung Nabi Musa. Dalam satu riwayat menyatakan, masa dukung Nabi Musa tu, Nabi Musa pergi cabut bulu hidung Firaun. Terkejut Firaun, dia kata, budak ni ke kecil-kecil dah nak tentang aku ni. Lalu ditenangkan oleh Asiah, membesarlah Nabi Musa. Bila Nabi Musa membesar, dan Firaun ini satu makhluk yang pernah mengakui dirinya Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling hebat. Dia mengaku diri dia Tuhan. Hebat Firaun ni. Mengaku dirinya Tuhan. Jadi ringkas ceritanya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Musa supaya berdakwah kepada Firaun dan berdakwah kepada umat pada ketika itu. Yang mana Nabi Musa membesar, akhirnya Firaun tengok kehebatan Nabi Musa ini dengan dia menguji Firaun dengan dua benda. Di sini jalan ceritanya. Lalu diletakkan di depan Firaun, ada yang kata letak emas, ada yang kata letak bara api, ada yang kata letak susu, ada yang kata letak bara api. Apa pun di antara bara api dan satu benda lain, emas. Nabi Musa merangkak, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Musa merangkak nak pergi ambil emas. Tiba-tiba ditempih tangan oleh malaikat Jibril AS, lalu mengambil bara api tadi makan. Apabila Nabi Musa makan bara api tersebut, maka berlakulah sedikit kecacatan pada lidah Nabi Musa AS, yang mana bermasalah baginya untuk berdakwah. Dan Nabi Musa ni apabila dia nak berdakwah ke mana saja, nak berpidato, dia akan bawa saudaranya yang bernama Harun di sebelah dia. Dia kata apa dalam Al-Quran? Ayat ini adalah ayat untuk mengubati orang yang gagap, orang yang tak boleh bercakap macam tadi, dan orang yang panik apabila berada depan orang ramai. Satu ayat yang cukup pendek, tuan-tuan. Satu ayat yang berbunyi, boleh ikut saya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Sekali lagi. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Yang bermaksud, saudara aku yang bernama Harun ini lebih petah daripada aku berpidato.
Hebat tuan-tuan, selamat mencuba ayat ini. Ingat kisahnya, ingat jalan ceritanya. InsyaAllah dia akan menjadi ubat. Kita akan terima panggilan seterusnya pada pagi ini. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Puan Amnah daripada Johor Bahru. Ya Puan Amnah. Ya, saya ingin nak tahu Ustaz tentang sakit migrain. Migrain. Pada hospital dikasih ubat lah kan. Tapi hilang tu nanti balik semula. Ya. Ada perbuatan Islam tu macam mana Ustaz ya? Bagus. Satu lagi Ustaz masalah orang melatah ni. Adakah urat saraf diganggu daripada makhluk Allah? Itu aja Ustaz. Orang yang melatah. Okey, saya akan ambil satu soalan saja. Ya, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey, yang pertama sekali, melatah. Ada yang melatah. Ada sebut yang benda elok, ada sebut yang benda tak elok. Biasanya yang benda tak elok ni menjadi pilihan orang yang melatah. Kita dengar pun kadang-kadang rasa malu. Tapi soalan yang saya nak jawab pada pagi ini adalah berkenaan dengan migrain. Sebab ramai di luar sana yang migrain dah habis ikhtiar dah. Sampai doktor tu kata, saya dah jemu tengok muka awak. Boleh awak cari klinik lain tak? Dengan perasaan sakit kepala, nak marah lagi, ke mana dia nak pergi tuan-tuan? Kalau tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Sakit kepala dan pening ini disebut secara khusus dalam Quranul Karim. Kena ingat ayat pendek. Ikut saya baca. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Satu ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, Tuhan ada menyebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Nak baca macam mana Ustaz? Ambil tangan kanan kita, letak atas kepala kita tempat sakit ni. Letak sekarang tuan-tuan. Kita cuba, mudah-mudahan ianya mendapat keberkatan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ayat yang begitu pendek. Ayat berapa Ustaz? Ayat 19 dalam surah Al-Waqi'ah. Tuhan ceritakan kepada kita bagaimana penghuni syurga itu tidak pernah merasa sakit kepala dan pening tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah dengan keberkatan ayat tadi, sakit kepala kita boleh hilang, migrain kita boleh sembuh dengan ikhtiar dengan cara-cara suci Al-Quranul Karim. Pendek tetapi hebat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi apabila kita berbicara tentang perubatan Islam ini, rupa-rupanya di sana banyak keindahan-keindahannya, banyak penyembuhan-penyembuhannya. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang mengkaji perubatan Islam ini, seumpama Ibn Sina, Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyah, orang ni adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkaji ilmu perubatan Islam ini. Sehingga hari ini doktor-doktor moden pun berdasarkan formula-formula yang dikeluarkan oleh Ibn Sina itu sendiri, formula-formula yang dikeluarkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu bangga tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dibekalkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuh. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat syifa. Yang penting kita mengamalkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama 3 hari kita berancangan. Hari ini bagi saya nak buat penggulungan. Kita akan buat penggulungan sebentar nanti. Saya akan bagi tahu cara untuk mengamalkannya. Bila masa waktu yang paling tepat untuk kita amal dengan ayat-ayat yang saya berikan dalam rancangan ini. Kerana apa? Ianya terlalu mujarab untuk kita amalkan. Kita terima panggilan seterusnya. Hello. Hello. Terputus. Okey. Kita akan teruskan. Dan penyakit yang kita bincang selama 3 hari ini tuan-tuan, saya bincang dalam konteks penyakit yang fleksibel. Saya bincang penyakit sakit kepala, saya bincang bara, saya bincang jantung, saya bincang migrain, saya bincang gout, saya bincang kencing manis, saya bincang darah tinggi, saya bincang penyakit gila, saya bincang penyakit rohani, saya bincang penyakit sihir, keseluruhannya. Keseluruhannya kita bincang pada pagi yang penuh keberkatan ini. Tuan-tuan, orang sakit, Tok Bomo mana kita bagi tahu, doktor mana kita bagi tahu pun, yang pasti mereka akan pergi cari. Kalau mereka cari ilmu perubatan Islam macam kita belajar hari ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selamat umat Islam. Tetapi kalau mereka cari bomoh-bomoh yang karut-marut,
apatah lagi yang bukan Islam, habis orang Islam berdosa. Apa yang saya nak tekankan tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak tekankan bahawa ilmu ini adalah merupakan satu ilmu fardu kifayah. Sekurang-kurangnya kita berancangan 3 hari ini, ayat-ayat yang tuan-tuan dan puan-puan salin itu boleh menyelamatkan kita, jiran kita, penduduk di taman kita, penduduk di jajahan kita, negeri kita, negara kita, daripada melakukan perubatan-perubatan yang khurafat yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang, saya nak sebut mungkin dalam 2-3 minit, kadang-kadang sakit manusia itu juga, apabila saya teliti, apabila saya kaji mengikut kajian saya, rupa-rupanya apabila kita mengkaji, kita tengok penyakit misteri yang dialami oleh anak-anak kita itu disebabkan nama-nama yang kita berikan kepada mereka. Ada nama, letak nama ketua jin, letak nama anak dia. Tolong perhatikan nama-nama ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab banyak di klinik saya, dalam fail nama yang sama, sakit misteri. Yang pertama sekali, nama Balkis. Balkis. Salin. Yang kedua, Kristina. Kristina. Tak kira lah K ke Q ke. Kristina. Itu nama penghulu jin tu. Yang ketiga, nama apa? Najwa. Najwa ni dalam bahasa Arab, bisikan. Orang ni akan kena was-was. Ataupun akan adalah perangai-perangai yang tidak elok, ataupun masa kecil menangis kuat. Ni orang jenis ni. Dan yang keempat, nama apa? Yang keempat, Zakwan. Ni nama-nama mengikut kajian saya lah. Dalam buku, cantik maknanya. Tapi dalam perubatan Islam, rupa-rupanya dia sakit sebab dia letak nama anak-anak jin sebagai anak-anak dia. Banyak lagi nama-nama, kita akan sambung selepas ini. Hello? Hello. Assalamualaikum. Ya, salam. Siapa di hujung talian? Saya Salma. Salma, daripada mana? Temelopa. Okey, silakan dengan persoalan Salma. Saya nak tanya, saya ada masalah. Tulang belakang saya selalu panas, macam duduk di tepi api. Lepas tu